Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. صدق الله العظيم. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ, dan sememangnya tiadalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan manusia. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat. Mimman huwa minha fi syak, dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan ingatlah Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi akan tiap-tiap sesuatu. Ayat sebelum ini menyatakan iblis mengiyakan segala perbuatan salah dan manusia menerima segala bisikan syaitan. Punca utama meruntuhkan tamadun Sabak yang dipimpin oleh Raja Yaman, Raja Sabak pada ketika itu, mungkinnya Balqis yang pernah dipanggil oleh Nabi Sulaiman ke istananya. Kita sebutkan iblis bapa bagi segala jin dan syaitan, musuh ketat Adam, musuh ketat anak cucunya. Iblis bersumpah supaya, dan dia berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjang, bukan untuk mentaati Allah tapi untuk menyesatkan manusia. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan hiaskan segala maksiat kepada mereka dan aku akan sesatkan manusia semuanya. Al-Quranul Karim mengingatkan umat manusia ini malah kepada Adam AS sebagai bapa kepada manusia yang mula menjejak kaki di bumi ini, yang mula-mula menjadi penghuni bumi, bahawa iblis adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan bagi kamu musuh. Tak cukup setakat itu, kadang-kadang musuh kita pun boleh gunakan untuk tujuan kebaikan kita. Kita boleh gunakan musuh untuk mengawal keselamatan kita. Mungkin banyak perkara yang benda buruk kita boleh gunakan untuk kebaikan. Rubba dharratin fihi manfa'ah, banyak perkara yang memudaratkan tetapi ada manfaat di sebaliknya. Banyak. Kadang-kadang ubat yang kita pakai itu sebenarnya dia memudaratkan kita, tetapi penggunaannya pada kadar yang tertentu dia boleh memberi kebaikan. Rubba dharratin nafi'ah, banyak perkara yang memudarat itu memberi manfaat kepada kita, tetapi mudarat iblis tidak ada manfaat satu pun kepada manusia. Tidak ada. Jangan kita terkeliru dengan orang yang memiliki ramai jin Islam, dia boleh pergunakan untuk berbagai-bagai. Jangan terkeliru. Kembalilah kepada Quran. Quran menyatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia musuh. Syaitan musuh, jangan sama sekali dekat dia. Jadikanlah dia musuh. Ada peluang bagi kita, ada jin Islam, adanya. Kita nampakkah jin? Kita tak nampak jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum, jin, iblis, syaitan, dia nampak kamu tapi kamu tak nampak dia. Kamu tak nampak. Jangan terkeliru bahawa kita boleh panggil jin di sana sini, kemudian kita boleh beri kehendak kita, beri kepadanya supaya melakukan tugas-tugas yang tertentu. Sebelum dia melakukan tugas, dia menyesatkan kita terlebih dahulu supaya kita syirik memujanya, meletaknya pada tempat dan kedudukan yang tidak sesuai sama sekali baginya. Dia gadaikan akidah dia kepada kita, kemudian dia beri sesuatu kepada kita padanya. Mungkin dia tak beri, sebab syaitan tidak mempunyai kuasa. Dia cuba nak mendekati satu bilik berita, dia akan ditembak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syihab, dengan seligi buta.
Begitu. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Bahaya. Dia boleh ancam dengan berbagai-bagai senjata. Kita tak boleh lawan dia. Kalau kita boleh nampak jin, boleh nampak syaitan, boleh nampak iblis ini, barangkali yang menjadi musuh kepada kita, kita akan cincang hancur. Kita akan cincang dia. Sebab apa? Sebab inilah yang membinasakan manusia. Inilah yang meruntuhkan kedudukan manusia, yang meruntuhkan tamadun silam. Tamadun silam, tamadun Ad, tamadun Samud, tamadun banyak lagi tamadun yang dahulu, yang barangkali kalau wujud pada hari ini kita akan berbangga, sungguh berbangga dengan tamadun itu. Terdiri daripada manusia yang gagah perkasa, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada keturunan lagi. Tak ada. Yang kuat-kuat itu dah habis. Lingkup habis. Itu dia. Siapakah yang mendalangi di belakangnya? Itulah dia syaitan. Syaitan yang mengancam, pertama sekali mengancam manusia ini, dia ancam akidah dulu. Di sini punca bagi segala keburukan. Kuman yang paling besar sekali mengancam akidah. Manusia terbalik di sini dulu. Kaum Sahabat sebelum negaranya, memlakahnya, kerajaannya gugur, macam mana Al-Quran katakan hal mereka? Innahum wa ma ya'buduna wajadtuha wa qaumaha wajadtuha, kata belatuk, burung tu dia repot pada Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitan a'mal. Saya dapati, kata burung belatuk, Puteri Balqis dan kaumnya, pengikut-pengikutnya menyembah matahari. Sembah matahari. Siapakah yang dalam menyembah matahari? Itulah dia jin dan syaitan, itulah iblis itu. Syariat Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam menentukan dua waktu haram sembahyang. Dua waktu. Waktu tahrim namanya. Waktu inda ghurubis syamsi wa inda tulu'iha. Waktu matahari jatuh, waktu matahari ghurub, waktu merah-merah, tak boleh sembahyang pada ketika ini. Waktu merah-merah pagi sebelah solat subuh sebelum daripada syuruk, tak boleh, tak ada sunat. Tak ada sunat. Kena beritahu pada setengah orang nampak sembahyang tu sembahyang apa? Lepas subuh. Sembahyang apa? Waktu ni tahrim sembahyang. Apa sebabnya haram sembahyang pada ketika ini? Hadis menyatakan, kita tak tahu, jika Nabi tak cakap pasal jin, pasal syaitan, iblis pun tak nampak. Pada waktu ini syaitan jasim dia duduk mencangkung pada matahari. Waktu matahari naik, pada waktu matahari naik, dia mencangkung pada matahari. Waktu matahari gugur, waktu matahari ghurub, jatuh. Mengapa dia begitu mencangkung di sana? Kerana dia menganggap manusia sembah Tuhan. Manusia sembah dia, bukan sembah Tuhan. Oleh demikian, jangan sembahyang waktu ni. Jangan sembahyang waktu ni, kerana syaitan mengambil peluang untuk menganggap manusia menyembahnya, bukan sembah Allah. Jadi kalau begitu haram sembahyang pada ketika ini. Haram. Mengapa waktu harus sembahyang kita banyak lagi kita nak pergi sembahyang lepas subuh, nak pergi sembahyang lepas asar. Hukum kata tak boleh sembahyang pada ketika ini. Itunya supaya kita selamat daripada syaitan, selamat daripada iblis. Itu sebabnya ya'buduna lisyamsi min dunillahi, kaum Sabak, mereka menyembah matahari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah matahari, jatuh kerajaan. Semua manusia dia boleh lihat perkara madi, perkara benda-benda ni, kecil besar dia nampak. Yang nampak di mata, bolehlah dia bertindak untuk menghalaunya, menjauhi diri daripadanya. Yang tak nampak, termasuk jin bagaimana? Termasuk syaitan. Jin ni orang kata ada Islam dan tidak Islam pun ada dulu. Memang pun begitu. Syaitan bagaimana? Kita tak nampak. Bagaimana nak halau dia? Ini musuh utama manusia sebelum daripada musuh yang mengancam kesihatan kita. Ancam akidah dulu. Setelah akidah runtuh, badannya pun runtuh. Tak ada lagi ubat yang boleh menyelamatkan mereka. Tidak ada lagi. Inilah ayat ni, ayat 21 menyatakan, wa ma kana lahu alaihim min sultan. Memang pun tiada bagi iblis barang kuasa untuk menyesatkan mereka. Dia tak ada kuasa untuk menyesatkan manusia. Tetapi yang ada padanya apa dia? Yang ada padanya ialah membisikkan.
membisikkan kita supaya kita melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ambillah, tak apa, sikit aja. Tinggallah sekali, tak apa, tak semayang sekali aja, lepas tu balik qada lah pula. Macam-macam. Syaitan yang membisikkan kita. Syaitan bekerja sama dengan hawa nafsu yang sedia ada. Syaitan dia ada tempat dalam hati manusia untuk dia bertampak dan bekerja sama dengan hawa nafsu untuk menjayakan cita-citanya, menyesatkan manusia. Namanya yuhi maknanya membisikkan. Kita tak dengar, tapi hati nafsu kita ada bisikan yang diberi olehnya supaya kita banyak sebenarnya pintu-pintu madakhilus syaitan, pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan yang pertama sekali ialah mengumpul sebanyak-banyak harta pada kita. Kumpul sebanyak-banyak harta. Nak buat apa? Ialah kumpul sebanyak-banyak harta. Jika tidak ada jalan yang halal, jalan haram pun syaitan kata tak apa, tujuan kita untuk melahirkan jutawan Melayu. Nak melahirkan jutawan Melayu. Jadi oleh yang demikian, apa sajalah jalan kita berilah kepada mereka supaya lahir jutawan. Saya pun dah cakap sebut macam tu. Melahirkan jutawan Melayu. Jadi jutawan buat apa kalau dia masuk berkah syaitan, jalannya haram. Semua orang mahukan harta, kecuali orang mukmin mahu harta yang halal. Yang halal, kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makanlah, tujuan cari harta untuk makan. Makanlah perkara yang halal daripada sumber yang halal yang baik. Ini boleh membawa berkat, menyelamatkan manusia daripada perangkap syaitan menyuruh manusia mengaut keuntungan dari sumber mana sekalipun, tanpa mengira. Tak ada halal dan haram, tak ada halal bagi hasil mahsul yang dikeluarkan oleh syaitan. Syaitan tidak mempunyai kuasa untuk menyesatkan manusia, tetapi manusia sendiri yang memilih umpan yang ditabur oleh syaitan. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Syaitan, iblis tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau begitu, bila dia tidak ada kuasa, kita nak menyalahkan yang tak boleh. Kita akan bertemu satu hari nanti di hari akhirat. Kita akan dipanggil Allah dan panggil syaitan. Syaitan akan dipanggil yang menyesatkan manusia. Syaitan pada ketika itu menyatakan kepada manusia, dia kata sebenarnya saya tak ada kuasa, tapi kamu mengikuti saya. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Syaitan setelah selesai hukuman Allah Subhanahu wa taala, ahli neraka akan neraka, ahli syurga akan syurga. Ramainya pergi kepada ahli syurga. Tengok sebab apa? Sebab kerana terpengaruh dengan syaitan. Panggil syaitan. Panggil, datang. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru. Syaitan membuat ucapan pada ketika itu. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah memberi janji kepada kamu sebenar janjinya. Janji Allah benar. Janji Allah yang menyatakan sesiapa yang mengikuti syaitan, maka syaitan hanya boleh membawa kepada kamu pada jalan yang sesat. Itu janji Allah. Sesiapa yang sesat akan dinerakakan. Janji Allah. Syaitan kata janji Allah adalah benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Janjiku adalah salah. Janji syaitan salah. Janji syaitan adalah sengaja semata-mata untuk menyesatkan manusia. Wa wa'adtukum, aku berjanji dengan kamu, fa akhlaftukum, aku silapkan janji itu. Sengaja disilapkan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kamu lagi pada hari akhirat. Terpengah-pengah manusia pada ketika syaitan itu menyatakan bahawa dia tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan manusia pada hari ini. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Hanya aku dulu suruh kamu terima. Apa salahnya aku kalau kamu tak terima pun tak mengapa, tetapi aku janjikan kepada kamu perkara manis katanya, tapi kamu terima, kamu bebas untuk menerima dan menolak, tetapi kamu menerima. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala tadumuni wa lumu anfusakum. Jangan kamu marahkan kami, marahkanlah pada diri kamu. Ya, syaitan berpatangan. Siapa salah?
Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak boleh tolong kamu dan kamu tidak boleh tolong aku. Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa pada hari ini hanya Tuhan Allah saja. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kamu syirik kepada aku tidak iktiraf sama sekali dulu dan sekarang pun, katanya. Kamu syirik, kamu jadikan aku sekutu-sekutu kepada Allah, sedangkan aku tidak mempunyai kebenaran pada setiap kata-kata yang aku beri kepada kamu. Itulah dia jawapan syaitan pada akhirat. Ayat ini menyatakan mereka tidak mempunyai sebarang kuasa. Kalau begitu mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan, jadikan iblis, bunuh saja, hapuskan saja. Hapus. Berilah ya Allah kami nampak syaitan supaya kami boleh cincang hancur dia, sebab dia memusuhi manusia, menyesatkan anak Adam. Kenapa? Ada hikmah di sebaliknya. Tuhan katanya, illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakk. Melainkan untuk menguji saja, menguji siapa sebenarnya beriman pada akhirat dan siapa sebenarnya tidak beriman. Ujiannya adalah syaitan yang menawarkan perkara-perkara yang disukai nafsu. Jadi dengan adanya ujian ini, maka kami tahu ini orang benar-benar beriman pada akhirat, ini yang tidak beriman pada akhirat. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Kalaulah manusia itu beri lepas ke dunia, kamu di akhirat punya masuk semuanya ke surga tanpa sebarang ujian. Jadi apanya pula buat manusia tak serupa binatang? Dia tak serupa ikan kembung, dia tak serupa lembu kerbau. Apa hikmatnya? Ini manusia, karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam ini. Tempatnya, akal fikirannya, tubuh badan semuanya istimewa. Dan oleh sebab itu kami beri kepada sedikit ujian untuk menentukan kedudukan mereka hari akhirat. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakk. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Ingatlah Tuhanmu sentiasa mengawal akan tiap-tiap sesuatu. Ingat, syaitan pun dikawal Allah, iblis dikawal Allah, manusia juga dikawal Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada tujuan, masing-masing ada matlamat dalam hidup ini. Tetapi manusia yang ada akal, gunakanlah akal dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mereka akan tergolong dalam golongan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni syurganya di akhirat. Kemudian seterusnya, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah.